Demi Tanah Kalha. Demi Tanah Kalha menceritakan tentang perebutan kuasa antara Siam dan Kedah. Pada masa itu, rakyat Kedah hidup dalam keadaan sengsara dan terseksa. Namun, dengan semangat juang Tengku Kudin yang tinggi, Kedah berjaya diselamatkan dari ancaman kuasa luar. Siam telah menyerang Kedah pada tahun 1821 hingga tahun 1942. Pada masa itu, rakyat Kedah bertekad untuk bangkit melawan kuasa asing dan berusaha untuk mengembalikan hak kebebasan rakyat. Maka, bermula dari situ, tercetuslah perang musuh bisik antara Siam dan Kedah. Atas campur tangan kuasa luar, Tengku Kudin telah menerima sepucuk surat kuasa daripada Raja Rama yang memerintahkan Tengku Kudin untuk turun tahta. Bahkan, arahan ini juga diberikan kepada barisan pembesar Kedah supaya menabalkan Tengku Tajuddin Halim Shah II sebagai Sultan Kedah yang baru. Dalam tempoh lebih kurang 2 tahun, Tengku Kudin hanya memerhatikan pengembangan negeri Kedah yang semakin lama semakin tidak bermaya semasa pemerintahan Tengku Kudin dan campur tangan pentadbiran dari kuasa asing. Lalu, bermulalah Tengku Kudin bersama Tengku Sulaiman dan Tengku Long Putih mengatur strategik untuk melancarkan serangan ke atas Siam di kota Kuala Kedah. Kita mesti kembalikan kedaulatan Kedah. Apa pandangan Ayah Long? Kita buat kacau. Menang mungkin tak, tapi boleh gugat ketenteraman mereka. Mereka tentu buru kita hingga ke lubang cacing. Kamu takut tak cukup tanah nak lari? Yang itu, pandai-pandai kita lah nak selamatkan diri. Kamu nak ikut aku tak? Aku sudah lama terfikir untuk bertindak nekat. Kalau apa-apa terjadi, jadilah. Aku terima. Tidak sia-sialah aku berperahu dari Kedah ke seberang perai, kadangkala ke Langkawi bagi membina dan mengumpul pengikut. Alatan kita bagaimana? Sudah cukup? Cukup. Mungkin lebih daripada cukup. Peralatan seperti parang, golok, tombak dan keris, semua itu sudah dikumpulkan sedikit demi sedikit. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran semasa mengembalikan kedaulatan negeri Kedah, sikap Tengku Kudin yang tidak putus asa membangkitkan lagi semangat tokoh-tokoh Melayu di Kedah untuk berjuang. Serangan pertama Tengku Kudin adalah pada tahun 1826. Namun, tidak berjaya kerana bilangan tenteranya yang tidak mencukupi. Perjuangannya masih tidak terhenti di situ. Sebaliknya pada tahun 1829, beliau merancang strategi baru dan melakukan gerakan kedua untuk membuat kacau dengan orang Siam. Usaha ini juga tidak membuahkan hasil dan mereka datang lagi pada tahun 1830 dengan kekuatan tentera seramai 5,000 orang, namun masih gagal. Akhirnya pada 24 April 1831, Tengku Kudin berjaya mengembalikan Kuala Kedah ke tangan orang Melayu, sementara orang Siam berundur ke alur Ganu. Namun, Raja Ligor tidak berpuas hati dengan kekalahan tersebut dan meminta British untuk membantu Siam. Walaupun mereka kekurangan kekuatan untuk berperang, Tengku Kudin tidak putus asa dan masih berjuang hingga ke akhir hayat beliau. Kamu mahu ke medan perang lagi? Aku tidak pernah berputus asa untuk masuk medan perang sekali lagi, walaupun aku pernah tewas ketika merancang satu serangan di kawasan pantai. Ada berita kurang baik. Sebut saja, orang kita memang sudah bersedia pun. Ada kapal besar di luar Rasanya orang putih punya, bantuan untuk Siam. Kapal itu lebih lengkap dengan senjata dan meriamnya. Sekali membedil, bergegar seluruh negeri.
Walaupun orang kita tinggal 60 orang, kita bertahan. Kita lawan. Mereka tembak kita. Mereka dah masuk kota. Bertahan. Melawan. Aku tidak akan mengalah demi tanah Kalha. Akan ku pertahankan tanah ini sehabis nyawaku. Daripada peperangan tersebut, Tengku Kudin telah gugur di medan perang dan telah syahid untuk mempertahankan tanah Kalha daripada kuasa luar. Kepala Tengku Kudin dibawa untuk dipersembahkan kepada Raja Ligor dan mengakibatkan Kuala Kedah jatuh semula ke tangan Siam. Akhirnya, pada tahun 1842, negeri Kedah bebas sepenuhnya hasil helah diplomatik Tengku Anom. Dalam karya sastra, walaupun Tengku Kudin diturunkan takhta dan menetap di Kayang, akan tetapi beliau kembali berjuang dengan bantuan Sultan Sulaiman apabila Kedah diserang. Dalam konteks Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perjalanan beliau sehingga menjadi Perdana Menteri adalah penuh dengan pelbagai cabaran. Walau bagaimanapun, beliau tidak pernah berputus asa dalam menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabaran yang dihadapi oleh beliau ialah beliau pernah menjadi timbalan Perdana Menteri tetapi dipecat. Seterusnya, beliau juga didakwa atas tuduhan rasuah kerana didakwa mengganggu siasatan polis terhadap dakwaan salah laku seksual yang dibuat terhadapnya. Beliau juga pernah dipecat keluar dari UMNO dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Walau bagaimanapun, beliau masih tidak berputus asa dan kembali sebagai Ketua Pembangkang dari tahun 2008 sehingga 2015 dan menyatukan Parti Pembangkang menjadi Pakatan Rakyat yang gagal memenangi pilihan raya umum pada tahun 2008 dan 2013. Seterusnya, beliau juga berganding bahu dengan Tun Dr. Mahathir dalam membentuk Pakatan Harapan. Walaupun selepas 22 bulan mentapil, berlakunya percaturan politik. Kemudian, pada pilihan raya ke-15, Pakatan Harapan berjaya memperolehi kerusi yang terbanyak dalam PRU tersebut dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 serta membentuk Kerajaan Persatuan. Kerjasama seorang pemimpin dalam merancang strategi. Berdasarkan perbuatan dan kelakuan Tengku Kudin, kita boleh lihat bahawa beliau pentingkan kestabilan dan keamanan negara sebagai perkara utama beliau. Dan untuk memastikan kestabilan dan keamanan negara, beliau sentiasa merancang dan mengatur strategi sebelum bertindak. Dalam konteks negara Malaysia, pemimpin yang boleh dijadikan sebagai teladan ialah Datuk Seri Anwar, iaitu kebijaksanaan dalam merancang strategi. Kita dapat lihat bahawa Perdana Menteri telah lama merancang strategi sebelum tindakan dapat dilaksanakan dengan cepat. Dan tumpuan utama beliau sebelum menjadi Perdana Menteri ialah merancang strategi untuk memulihkan ekonomi negara serta membanteras rasuah negara Malaysia. Adalah perkara pertama yang dilakukan oleh beliau ialah beliau telah berunding dengan syarikat besar untuk mencapai kesepakatan dalam menolong rakyat. Berdasarkan rundingan yang telah dibincangkannya itu, beliau berunding dengan syarikat Parti Beras Nasional Berhad Benas untuk memperuntukkan RM10 juta kepada pesawat miskin pada bulan November dan RM50 juta pada tahun hadapan. Seterusnya, beliau juga tidak bertolak ansur dengan sebarang kes rasuah yang berlaku dalam pentadbiran negara. Malah, beliau juga tidak menerima gaji Perdana Menteri sebagai satu tanda bantahan kepada perbuatan rasuah. Bukan itu sahaja, gaji-gaji menteri juga mengalami pengurangan juga. Dalam konteks seluruh rakyat Malaysia inginkan sebuah negara yang aman dan stabil khususnya dalam aspek politik dan ekonomi. Oleh hal yang demikian, personaliti Tengku Kudin iaitu sifat kebijaksanaan seseorang pemimpin dalam merancang strategi telah mencerminkan situasi di Malaysia.